Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rakaman untuk kuliah kita bagi minggu ketiga bertarikh 30 hari bulan Oktober 2021 untuk subjek Pidato Bahasa Melayu CPA 1032. Dalam slide kali ini saya akan membincangkan beberapa perkara berkaitan dengan topik kelompok penonton. Jadi kelompok penonton ini merupakan topik yang ketiga yang direncanakan dalam modul Pidato Bahasa Melayu untuk semester ini. Okey, mari kita lihat. Kena berpantun sikit lah sebelum bermula. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, bagai pokok tidak berbuah. Biarkan orang bertingkat besar, kita bertingkat berkilik-kilik. Biarkan orang bercakap kasar, kita bercakap baik-baik. Pantun ni memang kena sangat lah dengan topik kita pada kali ini kerana kita berhadapan dengan sekelompok manusia. Kita berhadapan dengan sekelompok pendengar. Kita berhadapan dengan sekelompok orang yang kita harapkan melalui pengucapan awam atau melalui pidato yang kita sampaikan itu akan meresap ke dalam pengetahuan dan pemahaman mereka seterusnya. InsyaAllah sehingga satu tahap apa yang kita cuba sampaikan kepada penonton ini, apa yang kita cuba sampaikan kepada spectators ataupun audience kita ini adalah sesuatu yang boleh mengubah persepsi, pandangan, tingkah laku dan tindakan mereka selepas selesai sesi pidato kita. Jadi untuk itu kita kena belajar tentang latar belakang para penonton kita. Kita kena tahu tentang psikologi mereka, apa ekspektasi ataupun apa harapan mereka terhadap pengisian yang mereka sanggup luangkan masa duduk dan mendengar serta menghayati apa kita nak sampaikan. Jadi untuk itu hasil pembelajaran bagi topik analisis khalayak ataupun analisis penonton ini adalah diharapkan pada penghujung kuliah ini nanti kita mampu untuk menjawab beberapa persoalan berikut. Pertamanya adalah, mengapa seseorang pengucap awam mesti berfokuskan khalayak? Atau kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah audience centered. Yang kedua, apa kepentingan memahami psikologi penonton? Kita kena tahu dari segi fizikal kita memang nampak lah wajah, gerak tubuh penonton dan sebagainya, tapi dari satu segi yang lain kita kena tahu juga untuk bukan meneka-neka tapi merancang berdasarkan kepada psikologi penonton yang kita rasakan sedang berlaku ketika sesi pidato kita itu. Ketiga, apakah analisis demografi penonton? Apa maksud analisis demografi penonton ni? Jadi kita akan cuba untuk menghayatinya pada kali ini. Dan soalan seterusnya adalah, apakah analisis demografi penonton secara spesifiknya berdasarkan situasi? Dan yang terakhir adalah, bagaimana untuk kita sebagai seorang pengucap awam, sebagai seorang pemidato, untuk mengadaptasi ucapan kita itu dengan kehendak dan juga keinginan penonton. Jadi ini semua adalah hasil pembelajaran yang diharapkan kita boleh cerna pada akhir kuliah kita kali ini. Hadirin dan hadirat, anak-anak didik saya yang dirahmati Allah sekalian, lain padang, lain belalang. Lain orang, lain pandang. Ini adalah satu bentuk refleksi, satu bentuk peribahasa yang ataupun satu bentuk pantun yang memang benar-benar menunjukkan kepelbagaian dalam kalangan manusia. Jadi dalam perbincangan kita, manusia itu saya lenturkan dalam konteks penonton. Contohnya, dalam satu rajah seperti ini,
yang saya gambarkan sebagai satu rajah berkaitan dengan seekor gajah. Jadi kalau saya tanyakan kepada anda, mungkin kalau kita dapat secara bersemuka ataupun secara live bersama-sama, bila saya tanyakan soalan berapakah agaknya kaki gajah yang kelihatan dalam gambar ini, mungkin kita akan dapat jawapan yang pelbagai. Kalau penonton ataupun kalau dalam kalangan anda dalam kuliah saya ini berfikir mungkin secara logik dan tidak ingin berfikir lebih lanjut, maka kita kata gajah mempunyai 4 kaki. Tapi ada juga penonton ataupun dalam kalangan anda ini yang mungkin nak memerihalkan kaki gajah di dalam raja ini, di dalam gambar ini sebagai lebih daripada 4 kaki. Mungkin ada yang akan menjawab, gajah yang kelihatan di situ mempunyai macam ada 5 kaki. Atau mungkin ada yang kata 6 kaki ataupun 8 kaki. Jadi jawapan itu pelbagai, tapi hakikat yang kita perlu faham, rajah ataupun gambar yang diperihalkan ini adalah daripada satu sumber yang sama. Tapi mengapa kita mentafsirkan ia berdasarkan pandangan kita yang berbeza? Itulah keunikan manusia. Dan itulah keunikan penonton. Sebab itulah kalau kita boleh lihat di tapak tangan kita, kalau kita tengok ibu jari, dah tentulah ibu jari kita semua ni dalam dunia ni tak ada yang akan sama antara satu sama lain. Itu sebabnya ada unsur pengenalan diri menggunakan biometrik ataupun jalur-jalur yang ada pada ibu jari kita ini. Tapi saya sekadar nak bawa perbezaan yang mungkin boleh dizahirkan melalui garis-garis dalam tapak tangan kita. Kalau kita lihat garis-garis dalam tapak tangan kita ini tak semestinya akan sama antara satu sama lain. Jadi macam dalam gambaran gambar inilah, kita boleh lihat ada orang yang garis-garis di tangannya tu terputus. Ada yang bersambung kan. Saya nak fokus kepada garis yang di tengah ini saja. Yang di tengah ni. So garis yang di tengah ini ada orang dia bersambung jelas. Tapi macam kes saya, kalau saya tengok tapak tangan kanan dan kiri saya ni, saya lihat garis yang di tengah ni terputus. Bagaimana dengan anda? Cuba tengok tapak tangan masing-masing. Kita rujuk tapak tangan kanan lah. Tapak tangan kanan. Kalau kita lihat garisan antara kita ni takkan sama. Coraknya pun berbeza. Tapi yang saya nak fokus adalah, adakah kita bersambung garisannya itu ataupun ada nampak putus-putus di mana-mana bahagian di tapak itu. Jadi apa yang saya nak sebut adalah kita sendiri memperihalkan perbezaan dari segi fizikal, dari segi apa yang zahir dan sebagainya di pandangan mata. Tapi apa pula keadaannya kalau kita nak memperihalkan perbezaan itu dari segi pandangan, emosi, pendapat, pengetahuan dan sebagainya. Jadi sebab itulah bila kita bincangkan tentang gajah ni tadi, kita nampak ada beberapa jawapan sebenarnya yang akan terzahir dalam kalangan individu yang berbeza. Jadi kerana itulah, memang benar dan bertepatan lah, lain padang tu lain belalang. Ia menggambarkan bahawa dari lapangan mana seseorang itu hadir, maka dia akan bawa dengan culture-nya, dengan budayanya, dengan pengetahuannya yang mungkin digarap dalam kalangan masyarakat setempat itu. Dan bila dia berada dalam satu dunia yang asing, dalam satu lokaliti yang asing, maka dia akan membawa ciri-ciri yang ada pada dirinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibina sejak sekian lama, berdasarkan budaya dan juga kebiasaan ataupun custom yang berada di padangnya ataupun di lokaliti asalnya. Maka itu sebabnya lah bila bila lain belalang ni bertemu, maka kita tengok ciri-ciri yang ada pada belalang itu akan berbeza. Jadi itulah analoginya kepada apa yang kita nak bincangkan berkenaan dengan audience kita ini ataupun para penonton kita. Kerana mereka akan membawa
kepelbagaian apabila mereka duduk di hadapan kita dan bila kita nak sampaikan sesi pengucapan awam ataupun pidato kita. Jadi untuk itu, bagaimana kita nak lenturkan perbezaan-perbezaan yang wujud dalam kalangan audiens ini dengan harapan iaitu kita boleh mencakupi kepuasan. Kalau tak semua pun, susah sebenarnya dapat semua pun. Hampir semua ataupun majoriti, kepuasan majoriti penonton terhadap penyampaian dan juga intipati penyampaian kita, maka para sarjana telah menggagaskan beberapa tips, cadangan dan juga ilmu untuk tujuan itu. Jadi salah satunya dipanggil sebagai audience centeredness, pemusatan terhadap penonton. Ini adalah salah satu ciri yang dikatakan perlu ada bagi seseorang pengucap awam, bagi seseorang pemidato, iaitu sentiasa meletakkan prioriti, keperluan, tanggapan tentang penonton itu ataupun oleh penonton itu sepanjang masa, sebelum, semasa dan selepas sesi pengucapan awam kita. Jadi audience centeredness atau pemusatan kepada penonton ini bermaksud keeping the audience foremost in mind and every step of speech preparation and presentation. Sama macam saya sebut tadi. Meletakkan prioriti, meletakkan keutamaan kepada penonton pada kebanyakan masa ataupun sepanjang masa. Dalam semua step ataupun langkah-langkah untuk menyediakan speech ataupun pengucapan kita. Dan juga semasa menyampaikan pengucapan awam ataupun pidato kita. Okay. Being audience-centered does not involve compromising your beliefs to get a favorable response. Okay. Menurut bijak pandai dalam bidang pengucapan awam, dikatakan bahawa walaupunlah kita meletakkan pemusatan ataupun fokus kita kepada audience, ia tidak bermakna ia boleh mengkompromikan. Maksudnya ambil enteng lah apa yang kita fahami, apa yang kita pegang sebagai premis kita, kerana semata-mata untuk mendapatkan favorable response, mendapatkan tindak balas yang kita harapkan. Nor does it mean using devious unethical tactics to achieve your goal. Dan ia juga tidak bermakna yang kita demi mendapatkan persetujuan daripada penonton tentang sesuatu yang kita sampaikan, maka kita menggunakan taktik yang tidak beretika, memaksa-maksa penonton untuk setuju dengan premis kita dan sebagainya. So you can remain true to yourself. Jujurlah dengan diri sendiri and speak ethically while adapting your message to the goals, to the values and attitudes of your audience. Jujurlah dengan diri sendiri dan bercakaplah secara beretika. Dalam masa yang sama, cuba adaptasi, cuba letakkan diri kita berada dalam kelompok penonton itu, supaya kita boleh sampaikan ataupun kita boleh realisasikan matlamat pidato kita, nilai yang ingin dipupuk dan juga tingkah laku yang diharapkan akan berlaku dalam kalangan audiens ataupun penonton. Baik, dikatakan untuk menjadi orang yang dipanggil sebagai ada kemampuan audience centeredness atau pemusatan kepada penonton, kita hendaklah bertanyakan kepada diri kita sepanjang masa, semasa kita sedang menyampaikan pidato. Antaranya adalah, kepada siapa yang saya sedang bercakap ni, ataupun siapa yang duduk depan saya sekarang ni. What do I want them to know, believe or do? Apa yang saya nak penonton saya tahu, percaya dan kemudian membuat tindakan hasil daripada pengucapan saya. Yang ketiga adalah what is the most effective way of compromising and presenting? Apakah kaedah-kaedah yang paling terbaik lah untuk kita menyampaikan pidato kita itu demi menyampaikan ataupun merealisasikan matlamat. So, jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan ini akan mempengaruhi setiap keputusan yang kita buat. Kemudian sepanjang proses kita nak menyampaikan pidato kita,
Okey. Yang mana ia melibatkan pemilihan topik, mengenal pasti tujuan yang spesifik dalam kajian kita. Dalam pengucapan awam kita atau pidato kita. Settling on your main points and supporting materials. Selesaikan fakta-fakta penting dan juga material yang boleh menjadi dokongan ataupun bantuan. Organizing the message and finally delivering the speech. Sampailah ke tahap menyampaikan pengucapan kita ataupun pidato kita. So kita kena sentiasa ada elemen audience centeredness ini. Bayangkan kalau berada di hadapan kita sekarang ni adalah sekumpulan kanak-kanak yang seusia mereka yang dalam gambar ni. Bagaimanakah agaknya psikologi kita sebagai pemidato ataupun penyampai ceramah ataupun penyampai pengucapan awam tu? Adakah kita nak turunkan level pemikiran kita, tingkah laku kita supaya ianya selaras dengan kanak-kanak ini, anak-anak kecil ini? Atau kita boleh menggunakan laras bahasa yang sama macam kalau kita bertutur dengan ibu bapa mereka? Dan bagaimana pula dengan kepelbagaian yang macam terlalu banyak, terlalu makro dalam kalangan audiens kita sehingga kan kita rasa macam kita tak mampu nak fokus kepada semua yang ada di hadapan kita. Mungkin kita terlalu fokus kepada satu atau dua ataupun tiga golongan audiens ni saja. Okey. Bagaimana pula dengan khalayak? Kalau umurnya tu lebih jauh tuanya berbanding kita, maka lebih banyaklah unsur-unsur psikologi penonton dalam kalangan khalayak pada umur mereka ini yang perlu kita faham dan kita arif supaya kita tidak mungkin menyebabkan mereka rasa terasa hati ataupun emosi mereka terganggu dengan kata-kata kita. Jadi untuk itu penting untuk kita membezakan latar belakang audiens kita dan kemudian kita membuat satu bentuk forecasting ataupun jangkaan dan kemudian juga strategi bagaimana untuk kita memenangi audiens kita ataupun penonton kita dalam sesi pidato kita. Jadi untuk itu kita beralih kepada psikologi penonton. Apa yang kita buat bila kita mendengar satu-satu pengucapan awam ataupun mungkin pidato? Cuba kita tanya diri sendiri. Kadang-kadang kita memberikan fokus, tapi kita perasan juga kadang-kadang dalam sesi kita sedang mendengar satu pengucapan awam itu kita sedang terawang-awang. Pemikiran kita terawang-awang ke sana ke sini. Tu orang ada cakap badan di situ, tapi roh kita tak ke mana melayang, kan? Jadi dalam hal ini ia bermaksud people ataupun penonton mungkin boleh hadir secara fizikal dalam satu sesi. Okay? Kita boleh minta mereka datang ke sesi pidato kita, duduk depan kita, tapi kita tak boleh nak buat mereka mendengar sepenuhnya apa yang kita sampaikan. Jadi sebagai seorang pemidato ataupun pengucap awam itu, maka kita kena pastikan bahawa kita ada strategi dan kaedah macam mana nak mengajak penonton kita untuk memilih, memberikan fokus kepada sesi kita. Walaupun ini adalah berdasarkan para bijak pandai lah dalam bidang public speaking ini, dia menyatakan bahawa walaupun seseorang penonton itu memberikan fokus, he or she pays attention, tapi orang ini tak akan proses maklumat yang kita sampaikan daripada ucapan kita itu seperti mana yang kita harapkan mereka proses. Sebab apa? Sebab ini semua adalah berdasarkan kepada perbezaan pengalaman, pengetahuan, mungkin kita panggil sebagai stand ataupun dia punya pegangan dan sebagainya. Jadi auditory perception is always selective. Persepsi bersifat auditory. Apa yang didengar tu, yang masuk ke dalam minda kita tu sebagai seorang penonton, selalunya akan bersifat selektif lah. Kalau kita ni adalah penonton,
apa kita sampaikan tu kita cuba nak serasikan dengan apa yang ada dalam benak pemikiran kita. Dari segi pengalaman dan sebagainya kan. Contoh kalau disebut makan nasi lemak. Kalau disebut makan nasi lemak itu yang akan dipanggil sebagai auditory perception ataupun persepsi pendengaran ini yang ditransform dalam minda itu adalah berdasarkan pengalaman kita makan nasi lemak. Mungkin selama ni nasi lemak yang paling sedap kita pernah makan adalah nasi lemak di kedai hujung kampung tu. Ataupun nasi lemak yang dibuat oleh ibu kita, kakak kita. Ataupun nasi lemak yang paling sedap yang kita pernah makan ialah nasi lemak di airport contohnya. Kita pernah pergi airport, harga sepinggan nasi lemak tu RM69. Jadi kita kaitkan sedap tu dengan harga yang mahal. Jadi ini ialah contoh auditory perception dan selalunya ianya akan bersifat selektif lah. Okey, kita kena faham. Every speech, setiap ucapan pastinya akan melenturkan dua jenis message, dua jenis informasi. Pertamanya dipanggil sebagai informasi ataupun message yang disampaikan oleh seseorang pengucap. Dan yang kedua adalah message yang diterima oleh seseorang pendengar. Tak semestinya yang kita sampaikan sebagai pengucap tu sama dengan apa yang ditafsirkan oleh pendengar. Itu kita kena maklum. Jadi, bila menyebut tentang psikologi penonton ini dan jenis message yang berbeza itu tadi, maka kita kena tahu juga bahawa pendengar ini dia akan lebih tertarik dengan maklumat yang ada elemen proximity. Proximity ni apa? Satu perkataan bahasa Inggeris yang memaksudkan a relationship to their personal space. Apa yang kita sampaikan dan apa yang didengar oleh penonton itu, dia akan cuba kaitkan maklumat tersebut dengan elemen proximity, iaitu dia cuba dekatkan dengan personal space, apa yang ada dalam diri mereka lah. Mungkin bila disebut tentang sesuatu perkara, maka kalau seseorang itu yang suka bermain alat muzik, dia akan cuba kaitkan suasana yang digambarkan oleh pengucap ataupun pemidato dengan pengalaman dia bermain alat-alat muzik. Begitu juga dengan mereka yang mungkin gemar bersukan, gemar mengembara, gemar dengan perkara-perkara berkaitan dengan seni dan sebagainya, maka proximity mereka itu adalah sesuatu yang space mereka itu adalah sesuatu yang cuba untuk mereka samakan hasil daripada apa mereka dengar dalam sesi pengucapan awam ataupun pidato. What a speaker says is filtered through a listener's frame of reference. Apa yang didengari oleh seseorang penonton daripada seorang speaker itu adalah berdasarkan frame of reference, sumber rujukan yang dia dah cipta dalam diri dia. Contohnya, the sum of his or her needs, berdasarkan kepada jumlah keperluan maklumat yang dia perlu daripada pidato ataupun sesi pengucapan awam. Minat, ekspektasi ataupun jangkaan, pengetahuan dan juga pengalaman. Jadi sebagai hasilnya, sebagai kesannya, kita mendengar dan kemudian kita memberi refleksi kepada pidato-pidato ataupun pengucapan-pengucapan awam tu bukan seperti mana yang digambarkan oleh pemidato itu sangat, tapi lebih kepada apa kita sebagai penonton rasakan dan asosiasikan dengan kehidupan kita. Jadi penonton, audience usually want to hear about things that are meaningful to them. Sesuatu yang ada makna kepada diri penonton, itu yang dia nak dengar. Kerana apa? Kerana penonton ini memenuhi apa kita panggil sebagai konsep egocentric. Kita cuma memberikan fokus yang lebih kepada maklumat-maklumat yang boleh memberikan kesan kepada nilai yang kita sedang pegang, kepercayaan yang sedang kita pegang, dan juga sesuatu yang boleh memberikan justifikasi kepada well-being ataupun faedah kepada diri kita sebagai penonton. Jadi seorang penonton selalunya dalam kepala dia akan selalu bertanya, apa yang sedang disampaikan oleh pengucap ini ataupun pemidato ini yang sangat penting untuk saya. Jadi dengan itulah dia cuba asosiasikan frame of reference, proximity, space itu dengan apa yang sedang didengarinya.
Okey, seterusnya saya beralih kepada satu lagi subtopik, iaitu dipanggil sebagai analisis demografik penonton. Audience analysis that focuses on demographic factors. Maksudnya di sini adalah demographic audience analysis ini adalah satu bentuk analisis terhadap penonton yang berfokus kepada perbezaan latar belakang penonton. Kalau dalam ni kita boleh tengok antara kategori perbezaan tersebut adalah perbezaan umur penonton. Memang akan mempengaruhi latar belakang seseorang penonton itu. Kemudian jantinanya, agamanya. Lepas tu mungkin komuniti ataupun perkumpulan yang sedang mereka ikuti atau sedang mereka berada, iaitu group membership. Dari segi bangsanya, ethnicity-nya dan sebagainya. Jadi untuk demographic audience analysis ini, dia mempunyai dua langkah. Pertamanya adalah mengenal pasti maklumat asas latar belakang penonton kita. Pertamanya adalah bila kita nak buat analisis audience ataupun penonton ni, adalah kita kena kenal pasti maklumat asas penonton yang ada depan kita. Dan yang kedua, kaitkan ataupun gauging kepentingan maklumat-maklumat asas penonton itu tadi, perbezaan latar belakang mereka tadi, kepada situasi pengucapan awam kita ataupun pidato kita. Itu adalah dua langkah dalam melaksanakan analisis khalayak ataupun analisis demografik penonton. Okey. Dalam kita membuat analisis khalayak, maksudnya bila kita berdiri di hadapan para penonton kita, sudah tentulah mata kita boleh melihat, okey, di hadapan kita sekarang ni ada sekumpulan penonton yang contohnya majoritinya adalah wanita. Daripada mungkin ratusan orang ataupun puluhan orang yang ada di hadapan kita sekarang ini, majoritinya wanita. Okey, kemudian kita lihat bahawa penganjur pidato ataupun mungkin sesi syarahan kita itu mengatakan bahawa kebanyakan ialah para pelajar. Jadi bila kita berada di hadapan penonton tersebut, kita tengok betul lah, memang ada ramai pelajar. Tapi dalam masa yang sama kita lihat ada golongan dewasa seperti guru-guru dalam sesi tersebut lah, contoh ataupun mungkin ada ibu bapa sekali berada di dalam sesi tersebut. Maka kita sudah nampak ada variasi di situ. Okey, dan sebagainya. Okey. Jadi untuk itu, sedang kita membuat analisis khalayak, okey, dan kita benar-benar tahu bahawa ianya memang boleh menjadi satu tool ataupun satu bentuk medium ataupun peralatan yang baiklah untuk kita menganalisis penonton kita. Tapi ada kalanya analisis khalayak ini kita boleh gunakan secara salah lah. Bilanya tu. Okay. So when analyzing demographic information about your audience, it is essential that you avoid stereotyping. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kita membuat kesalahan dalam membuat analisis khalayak ini apabila kita ada konsep stereotyping. Apa itu stereotyping? Okay, kalau kita tengok di sini, stereotyping involves creating an oversimplified image of a particular group of people, usually by assuming that all members of the group are alike. Contoh, saya cuma beri contoh saja. Kita membuat stereotyping apabila kita menyatakan bahawa okey, di hadapan kita ni ada pelajar-pelajar sekolah. Okey, jadi pelajar sekolah mungkin ilmunya belum cukup tinggi. Mungkin kita boleh menguasai mereka, pemikiran mereka, kerana pengalaman mereka tidak cukup banyak lagi dan sebagainya. Di situ dipanggil sebagai kita sedang membuat oversimplified image. Kita menggambarkan secara mudah sekumpulan pelajar di hadapan kita. Walhal ada kemungkinan dalam kalangan pelajar tersebut yang tidak seperti yang kita jangkakan. Itu namanya stereotyping. Atau mungkin contoh yang saya boleh buat adalah stereotyping berasaskan jantina. Bila kita sebut wanita, maka kita dengan mudahnya membuat stereotyping, iaitu wanita mesti suka warna pink. Wanita mesti berkait dengan benda-benda yang lemah lembut. Wanita akan berkait dengan penjagaan kanak-kanak tu, sebab dalam gambar yang sedang saya share ini, kalau wanita tu stereotipnya ialah seperti itulah.
high heels, sukannya sesuai dengan kewanitaan, penuh dengan nilai-nilai emosi, artistik dan sebagainya. Tapi kalau lelaki pula, stereotyping yang biasa kita buat adalah kita asosiasikan lelaki dengan warna biru. Padahal ada je lelaki yang suka warna pink pun, warna yang selain daripada biru ni. Jadi lelaki kita gambarkan sebagai masculine, suka benda-benda hobi yang memang nampakkan sifat maskulinnya itulah. Memancingnya lah, okey, apa hobi keretanya lah, travelling dan sebagainya. Maka inilah yang dipanggil sebagai stereotyping. Jadi ini adalah satu contoh kesilapan dalam kita membuat analisis halayak. Kemudian saya pergi kepada apa yang dipanggil sebagai situational audience analysis. Analisis halayak berdasarkan situasi. Jadi dalam hal ini, bijak pandai dalam bidang pengucapan awam memberi satu bentuk panduan lah kepada kita bagaimana kita nak buat analisis halayak berdasarkan situasi. Jadi antara faktor-faktor yang boleh kita lihat bila kita membuat analisis halayak secara situasi ni adalah bila kita melihat kepada size audience kita. Maka analisis kita itu adalah tergantung kepada jumlah penonton yang ada di hadapan kita. Kemudian kita melihat kepada setting ataupun apa nama dia, aturan fizikal kepada sesi pengucapan kita itu. Contohnya, adakah kita berada dalam bilik kuliah? Adakah kita berada dalam satu dewan yang besar? Adakah kita berada di tepi jalan dan kita cuba untuk menarik minat penonton tu secara apa yang kita mampu saja, iaitu mereka yang pedestrians ataupun orang yang sedang lalu lalang itu. Ataupun adakah audience kita itu adalah dalam bentuk maya bila kita membuat sesi live di dalam mungkin Facebook live, di dalam YouTube dan sebagainya. Kemudian kita boleh melihat kecenderungan yang ketiga, kecenderungan penonton terhadap topik kita. Kita boleh buat analisis. Okey, bila kita lihat dalam kalangan audience yang berada di depan kita ni, kita maklum daripada penganjur pun, mereka ni ialah orang yang ada keinginan, kehendak untuk mengetahui apa yang kita nak sampaikan. Kemudian mereka juga ada latar belakang, iaitu pengetahuan dan juga apa nama dia, sikap mereka lah terhadap topik yang kita nak sampaikan. Jadi itu namanya the disposition of the audience toward the topic. Kemudian kecenderungan penonton terhadap kita sebagai speaker. Misalnya lah kita ni adalah seorang speaker yang pemidato yang mungkin terkenal lah di sana dan di sini. Maka ke mana-mana kita pergi ni ada kita punya golongan pendengar yang setia, sentiasa mengikut kita. Itu namanya disposition of the audience towards the speaker. Okey, minta maaf. Dan kemudian disposition of the audience toward the occasion. Mungkin majlis yang kita datang tu adalah majlis yang dah biasa dah. Organizer undang para apa namanya, para pengucap ataupun para pemidato yang berbeza-beza untuk satu mungkin tema yang diangkat oleh organizer lah ataupun penganjur dalam sesi pengucapan awal atau pidato tersebut. Itulah namanya disposition of the audience. Penonton tersebut punya apa nama dia, kecenderungan terhadap occasion ataupun majlis kita itu. Jadi itulah namanya situational audience analysis. Jadi untuk kita mengadaptasi apa yang kita rasa penting di dalam pengucapan awam kita ataupun pidato kita dengan apa yang benar-benar menarik minat penonton, maka kita kena faham konsep relevan, satu titik pertemuan antara kedua-dua perkara ini tadi. Jadi kalau kita mampu menyampaikan sesuatu yang kita fikir penting dan dalam masa yang sama ianya menarik minat penonton kita, maka di situlah kita panggil sebagai kita berjaya mengadaptasi audience kita ataupun penonton kita, kerana ada titik-titik pertemuan seperti di tengah itu. Dan untuk itu kita kena faham apakah agaknya audience adaptation. The process of tailoring your speeches information to the needs, interests and expectations of our listeners.
kemampuan kita untuk menyesuaikan, menyamakan maklumat yang kita ada dengan maklumat yang diperlukan, yang diminati dan juga dijangka oleh penonton kita. Dan proses mengadaptasi maklumat yang kita nak sampaikan dalam ucapan kita, dalam pidato kita dengan apa yang dikehendaki oleh para penonton boleh berlangsung sebelum sesi kita tersebut dan juga semasa sesi yang sedang kita sampaikan itu. Jadi itu sahaja untuk kuliah kita bagi topik adaptasi penonton ataupun analisis khalayak ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.